Sebagaimana kata-kata ulama antara kata-kata masyhur ni. Nah, dia kata kalau hamba tengok Rasulullah berjalan ke kanan, Rasulullah pergi ke kanan, dan hamba tengok guru hamba berjalan ke kiri, nescaya hamba akan ikut guru hamba lagi daripada Rasulullah. Duka cita kebelakangan ni ada golongan yang dia mengaku dia ahli sunnah, tapi ahli sunnah dia tu kalau tengok Nabi masuk kanan, tok guru masuk kiri, ikut tok guru, jangan ikut Nabi. Sebab tok guru lebih faham, kita tak faham. Nabi SAW telah meninggalkan pesanan agar umatnya tidak berselisih. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karangan Al-Hakim Al-Nishaburi, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan kedua tahun 2002, muka surat 162, diriwayatkan, wa ahlu baiti amanun li ummati minal ikhtilaf, dan ahlul baitku keamanan untuk umatku dari perselisihan. Dalam muka surat 118 diriwayatkan Nabi SAW bersabda, ayuhan nas inni tarikun fikum amrayni lan tadillu in ittaba'tumuhuma wa huma kitabullahi wa ahlu baiti aitrati. Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu ikuti keduanya tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua-duanya itu ialah kitab Allah dan Ahlul Bait. Hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini menuruti standard Imam Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya sekali. Majoriti umat Islam tidak menuruti perintah Nabi agar berpegang dengan Ahlul Bait. Pendirian ini mempunyai banyak masalah kerana para sahabat tidak maksum dan saling berperang sesama sendiri. Di dalam kitab Al-Mustafa min Ilmil Usul, karangan Imam Al-Ghazali, tahqiq Dr. Hamzah bin Zuhair Hafiz, jilid kedua, muka surat 450, di bawah tajuk Al-Aslu Thani minal Usul Al-Mawhumah Qaulus Sahabi, prinsip kedua antara usul yang tidak jelas, iaitu pandangan para sahabat Nabi. وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِ حُجَّةٌ مُطْلَقًا. Telah berpendapat satu kaum bahawa pendapat-pendapat sahabat adalah hujjah mutlak. Dalam muka surat berikutnya, pengarang menulis masalah prinsip berpegang dengan sahabat Nabi. وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَإِنَّ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ والسحو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله. Dan semuanya batil bagi kita, kerana sesiapa pun boleh melakukan kesilapan dan menjadi lalai, ia pula tidak terbukti maksum, maka ia bukanlah hujjah. فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ وكيف تدعي عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف. Bagaimana mungkin mereka boleh dijadikan hujjah apabila mereka boleh melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin mereka didakwa sebagai maksum tanpa hujjah yang mutawatir? Dan bagaimana untuk membayangkan kemaksuman satu pihak yang boleh berselisih faham? Wa kaifa yakhtaliful ma'suman kaifa wa qad ittafaqatis sahabah ala jawazi mukhalafatis sahabah falam yunkir Abu Bakr wa Umar ala man khalafahuma bil ijtihad. Bagaimanakah golongan yang dikatakan maksum saling berselisih pendapat? Bagaimana para sahabat bersepakat padahal para sahabat boleh menjadi saling bertentangan? Abu Bakar dan Umar juga tidak pernah menafikan bahawa mereka berdua berselisih dengan ijtihad. Justru itu, pengarang membawa kritikan metod yang berkeyakinan bahawa tempat rujukan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat Nabi. Bagaimana kita ingin berhujah dengan mereka yang sentiasa berselisih pendapat dan melakukan bid'ah sepeninggalan Nabi, di mana ada sebahagian sahabat Nabi disingkirkan daripada Rasulullah dalam riwayat yang sahih.
Banyak catatan yang menceritakan bahawa sahabat Nabi melakukan bid'ah-bid'ah setelah kewafatan Nabi SAW. Antaranya ialah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, penerbit Dar Ibn Kathir, cetakan pertama tahun 2002, muka surat 1025. Diriwayatkan ayah kepada Musayyab berkata, Laqitul Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma faqultu tuba laka sahibtan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bay'atahu tahta asy-syajarah. Aku bertemu dengan Bara' bin Azib. Aku berkata, alangkah baiknya telah engkau temani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah engkau baiat baginda di bawah pohon. Faqala ya ibna akhi anta la tadri ma ahdathna ba'dahu. Berkatalah Bara', wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah kami lakukan setelah kewafatan Nabi. Dalam muka surat 1631 diriwayatkan Nabi SAW bersabda, Ana faratukum alal haud. Akulah mendahului kalian yang mendatangi telaga haud. Wala yarfa'anna rijala minkum thumma la yukhtalajunna duni fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Dan diperlihatkan bersamaku beberapa orang di kalangan kalian ditarik daripadaku, maka aku pun berteriak, ya Tuhan, itu sahabat-sahabatku. Maka ada suara berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Di dalam kitab Sahih Muslim, jilid keempat, penerbit Darul Hadis Qahirah, cetakan pertama tahun 1991, muka surat 1796, pengarangnya Imam Muslim bin Hajjaj mencatatkan hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ana faratukum 'alal haud wa la unazi'anna aqwaman thumma la ughlabanna 'alaihim fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendahului kalian ke telaga Haud dan aku akan melawan satu kaum, kemudian aku mengalahkan mereka. Lalu aku akan berkata, wahai Tuhan, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kewafatanmu. Akan tetapi, malangnya, sekelompok dari umat memerangi Ahlul Bait. Dalam kitab Faid Al-Qadir, Syarhi Jami' As-Saghir, karangan Allamah Al-Manawi, jilid ketiga, penerbit Darul Ma'rifah Beirut, muka surat 15, pengarang menulis, wa ma'azalika faqabala Banu Umayyah azima hazihi al-huquq bil mukhalafati wal uquq fasafaku min ahli baiti dima'ahum. Namun demikian, Bani Umayyah menghadapi keagungan hak-hak ini dengan penentangan, maka mereka menumpahkan darah Ahlul Bait, wasabau nisa'ahum wa asarru sigharahum wa kharrabu diyarahum wa jahadu syarafahum wa fadlahum wastabahu sabbahum wa la'nahum faqalaful Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wasiyatih, menawan perempuan Ahlul Bait, menangkap anak-anak mereka, memusnahkan rumah mereka, menafikan kehormatan dan kebajikan mereka, dan menghalalkan laknat serta penghinaan ke atas mereka. Maka golongan Bani Umayyah mengingkari wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar menjadi khalifah, ia mengerahkan pembakaran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tazkiratul Huffaz, karangan Imam Az-Zahabi, jilid pertama, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, muka surat 5, Abu Bakar berkata kepada Aisyah, Ay bunayyatu halumil ahadith allati indaki
faji'tuhu biha fada'a bin narin faharaqaha. Wahai anakku, bawakan aku hadis-hadis yang ada padamu. Maka aku pun membawanya. Lalu Abu Bakar meminta api dan membakarnya. Setelah kewafatan Rasulullah, ramai di kalangan umat telah meninggalkan Ahlul Bait dan menuruti jalan yang dilalui oleh para sahabat Nabi, sehingga menyebabkan penyimpangan dari ajaran Nabi SAW. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari seperti cetakan sebelum ini, muka surat 139, diriwayatkan Anas bin Malik berkata, "Ma a'rifu syai'an mimma kana ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku tidak mengetahui suatu pun daripada amalan yang terdapat di zaman Nabi. Qila as-salah, mereka bertanya, bagaimanakah dengan solat? Qala alaysa sana'tum ma sana'tum fiha. Beliau menjawab, tidakkah kamu melakukan sesuatu terhadap solat? Dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashqa wa huwa yabki. Pada suatu hari aku bertemu dengan Anas bin Malik di Damsyik dan beliau sedang menangis. Faqultu ma yubkika. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salah. Beliau berkata, aku tidak mengetahui apa pun daripada yang telah aku ketahui melainkan solat ini. Wa hadhihi salatu qad duyi'at, dan solat ini pun telah hilang. Apakah maksud as-salatu qad duyi'at? Apakah masyarakat Muslim tidak solat? Tidak. Bahkan mereka solat namun tidak serupa dengan solat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab karya Imam Syafi'i, terbitan Baitul Afkar Ad-Dawliyah, muka surat 176, diriwayatkan Ibnu Zubair berkata, kullu sunani Rasulillahi qad ghuyirat hatta salah. Setiap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalami perubahan walaupun solat. Dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlih, karangan Ibn Abdul Bar, penerbit Dar Ibn Jauzi, muka surat 1221, diriwayatkan Abi Suhail bin Malik an abihi annahu qala ma a'rifu syai'an mimma adraktu an-nasa alaihi illa an-nida'a bis-salah. Ayah Abu Suhail berkata, aku tidak ketahui apa pun daripada apa yang manusia tahu melainkan seruan azan untuk solat. Di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, jilid ke-5, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996 Masihi, muka surat 154, diriwayatkan Muawiyah bin Hurrah berkata, adraktu sab'ina minas sahabah, aku telah bertemu dengan 70 orang sahabat Nabi. Lau kharaju fikumul yaum, jikalau mereka keluar melihat kamu hari ini, ma'arafu syai'an mimma antum fihi illal adhan, nescaya mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan selain azan. Di dalam kitab Al-I'tisam, karangan Al-Allamah Asy-Syatibi, jilid pertama, penerbit Maktabah Al-Tauhid, muka surat 15, Abu Darda berkata, wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi di kalangan mereka sedikit pun daripada urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan mereka solat berjamaah. Di dalam kitab Al-Tamhid, karya Imam Al-Qurtubi, jilid ke-7, muka surat 221, diriwayatkan daripada ayah Sahal bin Malik berkata, wa kana min kibarit tabi'in annahu qala ma a'rifu syai'an mimma adraktu an-nasa alaihi illa an-nida'a bis-salah.
Aku tidak kenal daripada kamu suatu apa pun yang aku ketahui, melainkan seruan untuk solat. Di dalam kitab Nahjul Balaghah, syarahan tokoh Ahlu Sunnah di Mesir Muhammad Abduh, jilid kedua, penerbit Darul Ma'rifah Beirut, muka surat 36, Ali bin Abi Talib berkata, hatta iza qabadallahu rasulahu sallallahu alaihi wa alihi raja'a qaumun 'alal aqab. Tatkala Nabi wafat, ada di kalangan kaum muslimin telah kembali ke belakang. Atas alasan ini juga, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab bertindak memerangi umat Islam yang mereka anggap sebagai musuh Allah. Di dalam kitab Mufidul Mustafid yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, penerbit Maktabah Ar-Rushd, cetakan kedua tahun 2011, muka surat 210, diriwayatkan, qala Malik wa balagani anna Aba Hurairah tala idza jaa nasrullahi wal fath. Telah berkata Malik, telah sampai ke pengetahuanku bahawa Abu Hurairah membaca ayat apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan. Faqala wallazi nafsi biyadihi innan nasa la yakhrujuna al-yawm min dinillah afwaja kama dakhalu fihi afwaja. Maka berkatalah ia, demi jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya manusia hari ini telah keluar dari agama mereka berpuak-puak, sebagaimana mereka masuk ke dalamnya berpuak-puak. Contoh syariat yang telah hilang. Antara contoh syariat yang telah hilang ialah perceraian antara suami isteri dalam masyarakat hari ini sah tanpa saksi, sedangkan Al-Quran mewajibkan saksi. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. Kemudian apabila mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka merujuk dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik, dan adakan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dalam tahun 2017, terjadi kontroversi para pemain bola sepak enggan menunaikan solat di Masjid Syiah di Al-Gabun, Mesir. Ketika itu, ahli jawatan kuasa Fatwa Al-Azhar Al-Sharif memberikan komennya dalam satu rancangan televisyen. والشيعة ليسوا بكفار حتى نقول نصلي في مساجدهم أو لا، هم فئة من فئات المسلمين، وهذه الفئة انقسمت داخليا على فئات 12 أو أكثر، وباقي الفئات الشيعية لهم اجتهاداتهم في الفروع وليس في الأصول. ولدينا في الأزهر الشريف منذ القدم نأخذ ببعض المذاهب الفقهية الشيعية في مسائل الطلاق مثلا، هذا ما ننادي به الآن ألا يقع الطلاق في. هل يعتبر الأزهر المذهب الشيعي المذهب الخامس إسلاميا؟ نعم، ده رسميا المذهب الخامس، مفيش مشكلة. نعم، مذهب فقهي جعفري، وأحيانا يفتى به في دوائر الإفتاء في إذا كانت هناك مشكلة يعني أسرية، وخاصة في مسائل الطلاق والزواج، ولا تحل يعني أو الأسرة ستنهار ووجدنا لها حلا أو آخر في المذهب الجعفري أو المذهب الزيدي تستعملون مفيش مشكلة. إحنا ناس منفتحين يعني، وكلها Kesimpulannya, umat Islam membelakangi wasiat Nabi agar berpegang dengan Ahlul Bait. Akibatnya, mereka saling berselisih pendapat dalam memahami sunnah Nabi dan mendakwa pandangan kumpulan mereka yang lebih benar. Sewajarnya mereka menuruti sunnah Nabi dengan berpegang kepada Ahlul Bait Nabi SAW.